Baik, terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Warga Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sabah bakal menerima dua kawasan perumahan sewaan rumah iaitu Perumahan Taman Puncak Menggatal dan Eco Park di Sepanggar awal tahun depan. Langkah itu bagi menampung beban kadar sewa rumah yang tinggi di negeri ini selain mengatasi kekurangan rumah warga TLDM. Menurut Panglima Armada Timur Laksmana Madya Dato' Pahlawan Syed Zahiruddin Putra Osman, sewaan rumah itu membabitkan 320 buah rumah, manakala fasa kedua melibatkan 200 hingga 300 buah rumah di Eco Park dijangka akhir 2018. Beliau ditemui media selepas majlis pemakaian pangkat kepada 50 anggota TLDM di Sepanggar, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, warga TLDM akan menikmati faedah persaraan yang lebih baik berikutan pelaksanaan dasar baharu berhubung pelanjutan tempoh perkhidmatan daripada 21 tahun kepada 26 tahun. Inisiatif kerajaan mewujudkan jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKM-PKA adalah satu langkah proaktif dalam mewujudkan persefahaman semua pihak pelbagai agama. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Seri Panglima Wilfred Madu Selangor berkata, langkah awal yang dilakukan oleh kerajaan dengan melaksanakan perbincangan meja bulat bersama pemimpin pelbagai agama ini adalah satu usaha dalam menangani persepsi negatif pihak tidak bertanggungjawab yang memainkan isu sensitif seperti agama dapat dibendung awal. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan perbincangan meja bulat bersama pemimpin pelbagai agama di bangunan Majlis Daerah Tuaran di Tuaran. Teks ucapan disampaikan setiausaha politiknya Joycin Romud. Sementara itu, pengurusi JKM-PKA Datuk Azman Amin Hassan dalam ucapannya berkata, Sabah merupakan negeri terbaik yang wajar dicontohi dalam aspek kesaksamaan beragama kerana tiada sebarang isu berat berkaitan agama ditimbulkan semasa sesi perbincangan berlangsung. Perbincangan meja bulat ini antara lain bertujuan menggalakkan perkongsian pengalaman dan percambahan idea dalam usaha mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama dalam kalangan pemimpin-pemimpin agama dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Seramai 100 peserta yang mewakili 6 agama iaitu Islam, Buddha, Kristian, Hindu, Sikh, Tao dan Bahai menghadiri perbincangan berkenaan. Bajet 2018 bakal memperlihatkan bajet inklusif yang prihatin dan berterusan terhadap keperluan dan pendapatan rakyat. Selain pelaksanaan pelbagai program ke arah mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020. Menurut ahli akademik Profesor Madya Dr. Muhammad Mat Yusof, bajet 2018 sekaligus dilihat memperkasa generasi muda dalam mewacanakan aspirasi negara menerusi transformasi nasional TN50 dalam pelbagai bidang, khususnya isu perpaduan sebagai asas kejayaan dan kestabilan politik. Beliau yang juga ahli jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKM-PKA, Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, untuk merealisasikan matlamat itu, kementerian yang bertanggungjawab diberi peruntukan sewajarnya untuk memperbanyakkan program memupuk kesepaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Walaupun ada perubahan dari segi kepimpinan atas, Prime Minister ke Presiden ke, tapi perpaduan ini mereka ukur. Politik masih stabil walaupun ada perubahan-perubahan dari segi kepimpinan. Kerana mereka membelanjakan peruntukan negara mereka ke arah menjaga perpaduan itu. Beliau ditemui pemberita dalam jamuan malam sesi ramah mesra Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Ibu Negeri. Golongan muda turut berharap bajet 2018 memberi impak terhadap kehidupan golongan berkenaan. Para generasi muda belia kita untuk menyambung pelajaran itu mungkin dipelbagaikan pinjaman pelajaran ataupun beasiswa, itu satu. Yang kedua, aspek infrastruktur di luar bandar dipertingkatkan lagi melalui saluran-saluran peruntukan. Yang ketiganya ialah menggalakkan para belia mencuburi bidang pertanian dan peternakan khususnya di Sabah. Bajet bertemakan negaraku membentuk masa depan akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak pada 27 Oktober ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM giat menjalankan kempen dan aktiviti promosi bagi memberi kesedaran serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya amalan pemakanan yang sihat bermula daripada bayi sehinggalah kepada warga tua.
Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Anita Beranting berkata menerusi panduan diet terbitan Bahagian Pemakanan KKM, beberapa mesej utama telah diperkenal untuk mendidik masyarakat cara mengamalkan pemakanan dan gaya hidup sihat agar penyakit yang berkaitan dapat dicegah. Namun katanya sebagai ibu bapa yang prihatin, ibu bapa harus berusaha untuk memberikan makanan yang berbagai dan seimbang agar anak-anak dapat membesar dan kekal sihat kerana ia mempengaruhi tumbesaran dan pencapaian akademik. Beliau berucap merasmikan penutupan seminar pemakanan sihat sempena sambutan Hari Wanita peringkat daerah Kota Marudu di Dewan Komuniti Kota Marudu. Teks ucapannya dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat Tandek, Julius Radani. Datuk Anita berharap seminar ini memberi informasi kepada masyarakat terutama ibu bapa di luar bandar tentang pemakanan sihat dan kesihatan. Program ini bagi saya sangat bagus. Dia menyihatkan kita lah. Bagi saya yang berbadan besar ini boleh membuat saya untuk mengawal pemakanan. Kami tahu macam mana pemakanan sehat, menjaga berat badan. Kami tahu macam mana kami menjaga darah tinggi, kencing manis. Memberi info kesihatan dan selain daripada itu info pemakanan semua. Sebab ibu ni adalah merupakan tunggak dalam penjagaan kesihatan keluarga kan. Lebih 300 orang hadir dalam majlis ini yang diisi dengan pelbagai pameran kesihatan. Al-Quran merupakan wadah dan panduan terbaik kepada umat Islam untuk terus mengekalkan pembangunan negara berdasarkan isi kandungan Al-Quran yang turut menyuruh umat Islam agar mengutamakan perpaduan dan mengelakkan perpecahan demi kesatuan ummah. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Hamisah Samad berkata, umat Islam juga perlu menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran maupun kepakaran agar agama Islam serta negara terus gah di persada dunia. Beliau berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu di Masjid Hidayatul Iman, Murutai, Tawau. Sementara itu, Datuk Hamisah berkata, umat Islam harus bersyukur dengan keamanan yang dikecapi hari ini agar ianya berkekalan sekaligus memacu negara ke arah lebih progresif. Dalam majlis ini, Muhammad Saleh Basir muncul sebagai Johan Qari, manakala Johan kategori Qariah disandang oleh Masnya Husin. Mereka masing-masing mewakili Mukim Tanjung Batu, Murutai. Seramai 6 peserta terdiri daripada 3 Qari dan 3 Qariah dari Mukim Tanjung Batu, Murutai dan Kelabakan mengambil bahagian dalam majlis tilawah Al-Quran berkenaan. Para pelajar yang ingin mengulang kaji pelajaran serta mendapatkan bahan rujukan di ruangan maya perlu meneliti terlebih dahulu fakta dan sukatan pelajaran yang diperoleh bagi memastikan ia mengikut standard yang ditetapkan. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Sipitang yang juga Exco Penerangan Sabah, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad, mahu para pelajar mendapatkan hikmat nasihat daripada guru masing-masing bagi memastikan ketepatan rujukan memenuhi keperluan pembelajaran dan tidak terpengaruh dengan bahan rujukan yang tidak pasti kesahihannya. Harus ditumpukan kepada silibus pengajaran pembelajaran kerana SPM ataupun STAM ataupun STPM ini sudah semestinya mereka mempunyai tahap standard yang tersendiri dan memerlukan tumpuan yang menyeluruh dengan fakta yang tepat. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program munajat, solat hajat dan bacaan Yasin di Masjid Imam Haji Awang Hashim, Pekan Sipitang. Program diadakan khusus untuk para pelajar yang bakal menduduki PT3, SPM dan STPM peringkat daerah Sipitang. Dalam majlis ini, pengurus kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan Zulkhairi Ismail menyerahkan sumbangan wang tunai bernilai RM1,000 kepada pengurusi Masjid Imam Haji Awang Hashim, Pekan Sipitang, Pengiran Yaakob Datuk Pangiran. Majlis Anjuran Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan, Jabatan Pendidikan Daerah dengan kerjasama Majlis Pengetua-Pengetua Sekolah, Pejabat Parlimen dan Adun Sipitang serta Biro Agama dan Pendidikan UMNO Sipitang ini dihadiri lebih 1,500 pelajar dari SMK Pengiran Omar 1 dan 2, SMK Sindumin dan SMK Padang Berampah serta ibu bapa. Rakyat perlu bijak menilai sebarang maklumat dan kesabaran khususnya melalui platform media sosial mengenai usaha pembangunan kerajaan.
Ahli Parlimen Tenem Datuk Rami Ungki berkata ini kerana terdapat pihak tertentu memberi maklumat tidak betul bertujuan mengelirukan rakyat agar tidak mempercayai kerajaan. Beliau berucap rasmikan program Hari Terbuka e-Bayar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Keningau 2017 di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom di Tenem. Mengenai program ini, Datuk Rami memberitahu KWSP menyasarkan 5% daripada kira-kira lebih 29,000 majikan di Sabah akan menggunakan sistem e-Bayar menjelang akhir tahun ini. Sistem e-bayar tersebut yang boleh dimuat turun ke telefon pintar akan memudahkan dan menjimatkan masa para majikan untuk membuat pembayaran caruman berbanding cara manual yang digunakan sebelum ini. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Baik, pada pukul 10.25 pagi berlangsung Majlis Istiadat Pengkurniaan Darjah-Darjah Kebesaran, Bintang-Bintang dan Pingat-Pingat Negeri Sabah di Istana Negeri Kota Kinabalu. Manakala pukul 3.30 petang akan diadakan Majlis Perasmian Program Tunas Usahawan Belia Bumiputra Mega 2017 di Kem PLKN Sinar Jaya, Kota Belud. Akhir sekali, pukul 7.50 malam berlangsung Majlis Jamuan Negeri Sempena Hari Jadi Rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2017 di Pejabat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, Likas. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama semula Dilaila di Angkasa Puri. Silakan Dilaila.